Kembali semula ke hadis 23. Abu Dzar meriwayatkan, katanya pernah aku datang atau pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda pada ketika itu berpakaian putih dan sedang tidur. Kemudian aku datang lagi. Ketika itu baginda telah pun bangun. Lalu Nabi SAW bersabda, tiada seorang pun mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian ia mati atas ucapan itu, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Kataku, walaupun ia berzina dan mencuri. Jawab Nabi, walaupun ia berzina dan mencuri. Aku bertanya lagi, walaupun ia berzina dan mencuri. Jawab Nabi, walaupun ia berzina dan mencuri. Aku sekali lagi bertanya, walaupun ia berzina dan mencuri. Jawab Nabi SAW, walaupun Abu Dzar tidak menyenanginya. Abu Dzar kemudiannya apabila meriwayatkan hadis ini akan menyudahkannya dengan ucapan, walaupun Abu Dzar tidak menyenanginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ubadah bin As-Samit meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan, yakni yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahawasanya Muhammad itu adalah hambanya dan pesuruhnya, dan bahawasanya Isa itu adalah hamba Allah, Rasulnya, dan anak hamba perempuannya, juga kalimahnya yang telah disampaikannya kepada Maryam serta ruh daripadanya, dan bahawasanya surga dan neraka itu benar. Allah akan memasukkannya ke dalam surga melalui mana-mana 8 pintu surga yang dikehendakinya. Itulah terjemahan hadis ke-24 riwayat Ubadah bin As-Samit. Hadis yang ke-23 diriwayatkan oleh Abu Dzar. Abu Dzar ini ialah Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang terkenal. Elok sekali jika kita berkenalan terlebih dahulu dengan sahabat yang meriwayatkan hadis yang ke-23 ini, yaitu Abu Dzar. Di sana ada nota di bawah perkataan Abu Dzar itu, nota 186. Dalam riwayat ini disebutkan Abu Dzar sahaja. Abu Dzar ini yang mana? Ia ialah Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat besar yang terkenal dengan kezuhudannya. Ada beberapa pendapat disebutkan tentang nama sebenarnya. Nama sebenarnya yang paling masyhur dan paling sahih daripadanya ialah Jundak atau Jundub bin Junadah. Dikatakan Abu Dzar adalah orang yang kelima menerima Islam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah. Kemudian beliau pulang ke negerinya dan menetap di sana. Berhijrah ke Madinah selepas perang Khandaq. Selepas perang Khandaq, yaitu pada tahun yang ke-4. Antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya ialah, wa ma adhallatil khadra
wala aqallatil ghabra asdaqa lahjatan min Abi Dharr ashbaha Isa alaihi salam fi wara'ihi. Bermaksud tidak ada di bawah rungkut langit dan di atas belakang bumi ini seorang yang lebih benar pertuturannya daripada Abi Dharr. Dia menyerupai Isa alaihissalam dalam sifat waraknya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai di dalam fadail sahabahnya. Kata Abu Dawud, Abu Dharr menyamai Ibnu Mas'ud dalam bab ilmu. Dalam bab ilmu sama seperti Ibnu Mas'ud. Kelebihan dan keutamaannya banyak sekali. Nah, itulah antara kisah ataupun latar belakang Abu Dharr dengan serba ringkas, terkenal dengan kezuhudannya. Zuhud ini sebenarnya lebih daripada wara'. Wara' seseorang yang menjaga halal haram. Bila sudah dijaga itu dipanggil orang wara'. Wari' sebenarnya kalau dalam bahasa Arab orang yang wara' dia panggil wari'. Tapi dalam bahasa kita dia jadi wara', orang wara' gitu. Dia ni lebih daripada wara'. Beliau bahkan termasuk dalam sahabat yang zahid, zuhad. Zuhad maknanya dia ambil sekadar yang diperlukan sangat untuk meneruskan kehidupan. Yang tidak diperlukan walaupun halal ditinggalkan. Itu zuhud. Sifat zuhud macam itulah. Hatinya tidak terikat langsung dengan dunia. Yang difikirnya ialah akhirat. Dunia yang difikir ialah dunia yang membawa untung di akhirat nanti, yang menyelamatkan seseorang di akhirat nanti. Itu zahid. Orang panggil zahid, orang yang zuhud. Abu Dharr ni kalau nak kira, dia pakaian dia ada 2 helai saja. Makan pun bekas pun cukuplah kita kata sekadar nak bubuh makanan asasnya roti dan nak bubuh lauk, 2 bekas saja. Dia hidup dengan isterinya dengan penuh zuhud. Itu Abu Dharr. Orang zahid ini bukan makna dia miskin, tak mesti miskin. Kalau dia kaya pun, kekayaan dia tu difikir untuk akhirat, untuk masyarakat, untuk orang lain. Dia hanya mengambil sekadar yang diperlukan sahaja. Keperluan itu adalah keperluan asas. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang yang zahid. Dia hanya minta dengan Allah Subhanahu wa taala kadar makanan yang mencukupi keperluan asasnya. Untuk dia dan keluarga dia itu yang diminta. Itulah yang dikatakan zahid. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tak ada harta. Banyak harta dia. Dia kaya juga sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama di akhir-akhir hayatnya. Walaupun begitu, kalau kita perhatikan zuhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, baginda tetap ada katil. Katil ada. Tilam pun ada. Selimut dan pakaian semua cukup. Bukan macam Abu Dharr tadi. Abu Dharr ni kira lebih lah. Dari sudut itu lebih zahirnya itu. Tetapi yang sebenarnya dikehendaki, kalau kita buat macam Nabi SAW tu dan sahabat-sahabat yang lain pun sudah zuhud dah. Bukan makna zuhud ni 2 helai pakaian saja. Bukan makna zuhud ini 1 pinggan untuk apa ni kita bubur nasi misalnya, kalau tempat kita ni 1 lagi pinggan untuk lauk. Bukan macam tu. Kita kena tengok yang ramai-ramai, yang kebanyakan lagi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, semua tu zahid, termasuk dalam zuhad. Kalau ulama-ulama yang menulis tentang sejarah orang-orang zahid, mesti mereka akan sebut nombor satu sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang lain, termasuk Abu Dzar. Tapi Abu Dzar ini dalam sejarahnya begitu. Sebab itu dikatakan dia lebih terkenal dengan kezuhudannya. Tetapi kezuhudan yang dituntut daripada kita bukanlah sampai ke peringkat itu. Kalau seseorang itu boleh buat sampai begitu, ya harus, boleh lah. Sebab ada sahabat yang buat begitu. Tapi bukan kena begitu, tak mesti baru nak dapat pangkat zuhud itu, tidak. Tengoklah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda ada katil, ada tilam, makan ayam, kambing, semua makan. Dan ada ketikanya bila dia senang, Nabi sallallahu alaihi wasallam cadangkan makanan setahun untuk isteri-isterinya, cukup setahun. Itu zahid itu. Jangan kita kata tak zahid. Jangan kita kata Rasulullah dulu zahid, kemudiannya dia tidak zahid. Silap macam tu. Dia simpan makanan atau dia cadangkan makanan untuk ahli keluarganya untuk setahun. Itu pun tidak bercanggah dengan zuhud. Kalau untuk keluarga boleh kita simpan untuk setahun dan tidak bercanggah dengan kezuhudan, apalagi kalau sebuah negara dia tak boleh fikir untuk setahun, dia kena fikir untuk lama. Untuk lama. Yang pentingnya sebenarnya zuhud ini sifat hati seseorang itu, iaitu ia lebih percaya kepada apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya. Itu maksud zuhud. Orang yang lebih percaya kepada apa yang ada di tangan Allah lebih daripada ia mempercayai apa yang ada di tangannya. Misalnya kita kata di tangan kita, kalau kita kan orang biasa ni, ada duit berasa gagah sikit, berasa kuat, berasa yakin. Itu perasaan kita. Ada harta begitu juga. Tapi orang yang zahid tidak. Dia lebih yakin kepada apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya. Kalau dia boleh senang dengan apa yang ada di tangannya, dia lebih senang lagi dengan apa yang ada di tangan Allah. Maksudnya dia tidak akan teragak-agak, tidak akan rasa setengah-setengah. Kita kan bila kita buat kebajikan, kita terfikir-fikir pula benda yang kita sudah bagi itu, kita terfikir-fikir pula macam ni. Orang ni tak ada, dia tak ada fikir. Bahkan seperti dalam Allah SWT firman dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa-apa saja yang kamu belanjakan, apa-apa saja, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dialah Tuhan yang akan menggantikan kepadamu apa yang telah kau belanjakan itu. Wa huwa khairur raziqin, dialah Tuhan sebaik-baik yang memberi rezeki. Kalau dalam belanja dia macam tu lah, dia percaya apa yang dia bagi Tuhan ganti, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dia lebih yakin dengan itu, dan dia percaya betul bahawa Allah khairul raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Ini kalau dalam soal berbelanja. Dalam soal-soal lain pun begitu juga. Itulah keadaan orang zuhud. Dan di sini tadi saya sebut, bawakan satu hadis Nabi SAW kata, tidak ada di bawah rungkup langit dan di atas belakang bumi ini seorang yang lebih benar pertuturannya daripada Abi Dzar. Dia menyerupai Isa dalam sifat wara'. Abu Dzar ini memang seorang yang zahid. Dia bercakap benar. Apa yang dia faham dia akan kemukakan. Soal orang lain berpendapat macam lain, dia tak kira. Dia kira dia. Ini salah satu sifat Abu Dzar. Sifat Abu Dzar. Sebab itu dia kritik pada pendapatnya, lebih daripada keperluan seseorang itu semua dia kena belanjakan. Dia pegang dengan ayat, walaupun mungkin pada pandangan sahabat yang lain dia salah lah, tapi dia berasa dia betul, dia yakin begitu.
apa ni, dalam ayat, dalam firman Allah SWT tu, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Misalnya ayat itu dia pegang orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak berbelanja di jalan Allah, berilah berita gembira kepada mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi dia pegang selain daripada keperluan, selebih daripada keperluan. Kalau tidak dibelanjakan akan diseksa. Bagi dia macam tu. Adapun jumhur ulama sahabat, mereka mengatakan tidak. Kalau kita terima pun itu suatu ketika dahulu. Kemudian bila sudah diwajibkan zakat, bila seseorang itu sudah keluar zakat, selesailah. Itulah yang wajib atasnya. Selain daripada itu tidak ada. Bukanlah lebih daripada keperluan dia sedikit, dia tak boleh nak simpan. Kalau simpan jadi berdosa, tak sampai begitu. Yang perlunya keluar zakat. Ini jumhur ulama pegang. Termasuklah Sayyidina Uthman di zamannya. Dan oleh kerana dia lantang sangat bercakap macam tu, Sayyidina Uthman sedihlah. Ceritanya sedihlah. Susah hati bincang dengan sahabat-sahabat macam mana dia ni. Jadi kalau sebab kita nak hidup dalam masyarakat, dalam orang ramai ni, dia yang macam tu kalau dalam 1,000 berapa orang? 1,000 seorang pun tak ada. Yang kebanyakannya orang macam mana? Orang yang bergantung dengan sebab-sebab zahir ni. Dia akan susah hati bila tak ada duit, bila susah. Dia akan terdorong mungkin mencuri, menceroboh hak orang lain bila susah. Itulah keadaan orang ramai. Jadi bukan semua orang ni ramai je boleh hidup dengan cara dia tu. Jadi Sayyidina Uthman bincang dengan sahabat, kata tak betul cara dia ni. Panggil dia lah daripada Syam pergi ke Madinah. Jadi Sayyidina Uthman nasihat dia. Dia tak kisah, dia patuhlah kepada pemerintah. Tapi kalau tanya pendapat dia akan cerita macam tu. Dia tetap dengan cara dia tu. Sayyidina Uthman fikir ini mungkin membantu perkembangan tamadun manusia. Umat Islam ni nak berkembang, tak boleh macam tu. Nak maju, memikirkan kebanyakan manusia ni bukan berada pada taraf dia tu. Jadi Sayyidina Uthman memutuskan dengan sahabat semua, biar dia duduk jauh daripada orang ramai, daripada Madinah, jauh daripada Madinah. Dan diminta dia pergi ke Rabazah. Rabazah itu pun sebenarnya bukanlah seperti dalam setengah-setengah kitab sejarah disebutkan, tak ada orang langsung di situ. Dia dengan isteri dia saja. Dan bila dia mati tak ada siapa pun nak menyembahyangkan jenazah dia. Itu tidak benar. Tak betul begitu. Ibnu Khaldun dalam tarikhnya dan lain-lain menyebutkan di situ ramai juga penduduknya, orangnya. Dan bila dia meninggal dunia, ramai orang yang menyembahyangkan jenazah dia. Tidak benar seperti yang disebutkan dalam buku-buku sejarah tu, bahawa Sayyidina Uthman memerintahkan supaya dipukul dia kerana dia mengeluarkan pendapat yang bercanggah dengan pendapat kerajaan. Dipukul dia, sampai teruk lah dipukul tu. Tidak benar begitu. Yang betulnya ialah dia nak mengelakkan daripada orang ramai ni jadi terkeliru. Begitulah cerita. Kalau kita ingatkan fahaman orang Syiah kan, Abu Dzar ni antara sahabat yang kata mereka, menurut kepercayaan mereka, tidak murtad, tetap Islam setelah sahabat-sahabat yang lain murtad. Ini mengikut kepercayaan mereka lah. Ini tak betul, tak betul. Kan dalam hadis Syiah ada sebut sahabat-sahabat ni semua selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat murtad. Innan nas qad irtaddu ba'da wafatin nabi. Manusia ni semuanya murtad, yang di sahabat-sahabat lah, selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali 3 orang yang tidak murtad, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, dan Miqdad bin Aswad. Ini 3 orang ni yang tidak murtad. 3 orang ni yang tidak murtad. Yang lain semua murtad dalam satu riwayatnya. Dalam satu riwayat yang lain disebut 5 orang, 7 orang. Kesimpulannya
tidak lebih daripada 10 orang sahabat yang tinggal tetap atas Islam. Yang lain semuanya murtad menurut kepercayaan Syiah. Jadi kalau kita baca kitab-kitab Syiah, kita akan dapati mereka cuba bahas, bincang apa maksud ni. Dalam riwayat ni kata 3 saja, dalam riwayat ni kata 5, dalam riwayat ni kata 7, macam-macam tu. Kenapa nampak bertentangan itu? Mereka jawab, ini berdasarkan kitab Syiah lah. Mereka jawab bahawa yang betul-betul langsung tidak terpesong, tidak terjejas kesetiaannya kepada Sayyidina Ali ialah 3 orang yang kita sebut tadilah, Abu Dzar, Salman dan Miqdad. Ini tidak terjejas langsung. Yang lain-lain selain daripada 3 ni, ada juga yang terjejas. Mula-mulanya berada di pihak sahabat-sahabat yang ramai, lepas tu baru kembali semula kepada Sayyidina Ali. Artinya mula-mula murtad, lepas tu masuk pula. Begitu dia cuba takwil, begitulah. Yang sebenarnya itu semua karut, tak ada apa tu. Tak ada murtad, tak ada siapa pun yang murtad tu. Itu fahaman mereka. Cuma satu kemuskilan mungkin timbul dalam kepala kita, kenapa mereka mengecualikan 3 orang sahabat ni? Itu persoalannya. Kenapa 3 orang ni? Jadi secara ringkasnya dapat kita katakan ada beberapa sebabnya. Antara sebabnya memang 3 orang ini diakui kelebihannya. Memang pun kita ahli sunnah pun tidak menafikan kelebihan mereka ni. Mereka ni sahabat yang utama, sahabat yang lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana Syiah ni kan dia taksub sangat dengan Sayyidina Ali. Taksub sangat dengan Sayyidina Ali sampai ke peringkat macam-macam lah pendapatnya. Ada kalau Syiah yang melampau sangat tu menganggap Sayyidina Ali ni Tuhan. Kalau Syiah yang umumnya sekarang ni tersebar ini, mereka tidaklah menganggap Sayyidina Ali itu seperti Tuhan, tidak mendakwa begitu. Walaupun kalau kita perhatikan sifat-sifat yang diberikan kepada Sayyidina Ali itu nampak macam Tuhan juga, tapi pada dakwaannya tidak, mereka tak kata begitu. Tetapi mereka kata Sayyidina Ali ini imam yang wajib ditaati, dilantik oleh Allah, mempunyai mukjizat, maksum dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan, walaupun dia tak sebut Sayyidina Ali ini macam Nabi, tapi pada hakikatnya segala sifat-sifat yang diberikan kepada Sayyidina Ali itu adalah sifat-sifat seorang Nabi. Sampai ke peringkat itulah. Jadi dia taksub sangat dengan Sayyidina Ali ini. Bagi mereka, sahabat-sahabat yang ada hubungan, ada kena-mengena dengan Sayyidina Ali, atau sahabat-sahabat itu adalah sesuatu riwayat, suatu cerita yang mereka juga buat, kononnya menentang pemerintahan mana-mana sahabat, dia akan utama tonjolkan orang ini. Misalnya Abu Dzar. Kenapa ditonjolkan Abu Dzar? Kerana Abu Dzar menentang kerajaan, sahabat menentang pemerintahan Sayyidina Uthman. Jadi dia tonjol, nak menunjukkan pemerintahan Sayyidina Uthman itu tak bagus, ada masalah, tidak mengikut cara Nabi SAW. Jadi Abu Dzar sebab itulah dia menentang. Dia pergi ke situ. Salman Al-Farisi, sebab Salman orang Farisi, ni tempat ajaran Syiah, dia sebelah Farsi. Dia kepercayaan yang ada unsur-unsur kebangsaan sebenarnya. Jadi mana-mana orang yang ada kena-mengena dengan mereka dari segi keturunannya, dari segi kebangsaannya, mereka akan utamakan. Itu Salman Al-Farisi. Miqdad bin Al-Aswad, kenapa ditonjolkan Miqdad? Kerana Miqdad ini macam khadam kepada Sayyidina Ali. Dialah kalau apa-apa Sayyidina Ali nak apa-apa, dia banyak berkhidmat kepada Sayyidina Ali. Sehingga kan kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis ini, ada satu riwayat menyebutkan Sayyidina Ali nak tanya tentang hukum air mazi dengan Nabi SAW, tapi dia malu.
sebab dia tu menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh Miqdad bin Aswad tanya. Itu salah satu contoh, dan banyak lagi yang lain-lain. Semuanya menunjukkan Miqdad bin Aswad adalah orang yang rapat dengan Sayyidina Ali. Sebab dia akan tonjolkan yang inilah. Dia akan tonjolkan yang ini. Yang lain-lain disisihkan. Itulah cara golongan Syiah. Sebanyak 281 hadis telah diriwayatkan daripada Abu Dzar. Bukhari dan Muslim bersepakat dalam menerima sejumlah 12 hadis daripada beliau. Ini yang sama-sama diambil oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari bersendirian tanpa Muslim dalam meriwayatkan 2 hadis daripada beliau. Yang Bukhari saja, Imam Muslim tak ada. Itu 2. Muslim pula bersendirian tanpa Bukhari dalam meriwayatkan 19 hadis. Abu Dzar akhirnya menetap di Rabadah dan meninggal dunia di sana pada tahun 32 Hijrah. Di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, ramai sekali orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau, baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in. Ramailah yang meriwayatkan hadis daripada beliau. Kita perlu ingat satu perkara lagi yang saya dulu pun semasa belajar di India dulu, saya tengok macam-macam aliran dalam Islam ni, macam-macam. Kadang-kadang dia bersandar kepada Islam juga, cukup mengelirukan. Jadi dia kata orang Islam, tokoh-tokoh juga, penulis-penulis besar juga yang cenderung kepada fahaman sosialis, kuat sosialis pada masa itu, mereka tulis bahawa dalam Islam di kalangan sahabat sendiri ada yang cenderung kepada fahaman sosialis. Bahkan kalau kita nak katakan mereka itu adalah pengasas sosialis pun boleh. Antaranya yang ditulis buku setebal ini tulis. Ada, dengan saya pun ada buku tu. Dia membuktikan bahawa Abu Dzar ini salah seorang pengasas sosialis. Buktinya apa? Dia tak boleh milik sendiri. Dia kata, dia kan macam kita cerita tadi, yang boleh dimilik ialah kadar yang diperlukan sahaja. Selebihnya mana? Dimilik negara kan. Dia bawa ke situ. Kena bagi kepada pemerintah lah, kena bagi keluar untuk orang fakir miskin lah. Dia kata ini, dia kata dia Abu Dzar, dia sebenarnya membawa fahaman sosialis. Ketika dulu orang nak sebarkan fahaman sosialis macam-macam cara dia, yang sebenarnya tidak pun tidak begitu. Mana boleh kita nak samakan Abu Dzar tu dengan sosialis? Sosialis tak percaya kepada agama pun, tak percaya kepada Tuhan pun. Macam mana kita nak kata Abu Dzar begitu? Dan kalau orang Islam, Abu Dzar siapa pun terima adanya sistem zakat apa tu. Sosialis mana ada fikir bincang tentang zakat apa tu, dia tak kisah tentang itu. Tapi dia boleh bawa ke situ dan mengelirukan sekian ramai orang. Tetapi akhirnya orang-orang kafir sendiri, sosialis sendiri pun tak mahu dah sistem itu, maka dia lenyap, ditolak oleh masyarakat dunia. Tapi nak cerita je orang Islam ni pun macam-macam. Ketika kuat sosialis, adalah yang mendukung situ. Ada pula yang kata sebenarnya Islam ini hanya sesuai dengan ekonomi sosialis saja, dari segi keuangan, dari segi ekonomi saja. Jadi kita ambil yang itulah daripada sosialis. Dari segi agama tu kita tetaplah dengan agama kita. Ada juga yang cadang begitu, macam-macam. Jadi semua itu tidak benar. Nak bawa, nak tarik sahabat itu untuk menyokong fahaman yang sesat, yang dia tidak ada hubungan langsung dengan Islam, itu adalah satu sikap yang tidak bertanggungjawab. Boleh mengelirukan orang ramai. Ada juga yang kadang-kadang kata Islam itu demokrasi. Islam lah yang bawa demokrasi dengan arti yang difaham oleh orang barat. Tak boleh kita kata begitu. Islam adalah agama gini-gini, tak kena semua. Islam adalah Islam. Ia sudah sempurna
dengan sendiri, tanpa ada ambil mana-mana teori yang lain dalam dunia ini. Cuma kalau mungkin, kalau ada pun dia ada persamaan sajalah, bukan nak menyokong fahaman itu, bukan sebagai pengasas kepada fahaman itu, ataupun bukan boleh kita tumpang, tak ada itu. Kalau ada pun kebetulan sama. Misalnya kebebasan beragama dalam negara, kebebasan berkumpul, kebebasan bersuara dalam masyarakat demokrasi, itu sama, ada persamaan dari sudut itu, ada persamaan lah, persamaan saja ada. Dari segi mengharamkan riba, tak mahu sistem riba, itu ada persamaan lah dengan sosialis. Dari segi itu saja, bukan kata boleh kita nak bawa Islam ni bergabung dengan sosialis atau lain-lain, itu sama sekali tidak benar. Sebab itulah kadang-kadang ulama-ulama kita pun yang hidup di zaman-zaman tertentu, dia pun kadang-kadang terpengaruh. Macam Dr. Mustafa As-Sibai, seorang tokoh besar, alim besar, dan banyak dia memperbetulkan konsep-konsep yang salah di kalangan umat Islam. Tapi dia sendiri buat tajuk buku dia Al-Ishtirakiyatul Islamiyah. Al-Ishtirakiyatul Islamiyah. Jadi Islam sosialis. Jadi ada juga nak ceritanya kuatnya pengaruh pada masa itu sosialis ni, sehingga kalau di Mesir tu presiden dia Jamal Abdul Nasir tu memang cenderung ke situ. Negara-negara Arab tu semua boleh dikatakan dipengaruhi oleh Rusia sosialis. Sebab itu sampai ke saat-saat akhir pun ada yang kita panggil Parti Ba'ath. Itu sebenarnya sosialis di Iraq ataupun di Syria, dia sosialis. Libya cenderung kepada sosialis juga, semua sosialis pada masa itu. Jadi oleh kerana orang menganggap sosialis ini terlalu ideal, terlalu istimewa, jadi dia cuba kaitkan dengan Islam. Padahal maksud pengarangnya bukan begitu. Maksud pengarangnya nak cerita Islam saja, tapi kadang-kadang terpengaruh yang boleh mengelirukan. Benda macam itulah. Baiklah. Kata Abu Dzar, pernah aku datang atau pergi. Seperti kita telah bincangkan sebelum ini, perkataan ata, ja'a, ia termasuk dalam perkataan-perkataan yang abdad, yang berlawanan makna. Datang pun boleh, pergi pun boleh. Pernah aku datang atau pergi kepada Nabi SAW. Baginda pada ketika itu berpakaian putih dan sedang tidur. Jadi untuk apa dia cerita benda-benda macam ni? Keadaan Nabi SAW ketika dia pergi itu tengah tidur, kemudian berpakaian putih. Apa maksudnya? Abu Dzar itu menceritakan di dalam riwayat ini keadaan Nabi. Jangan kita ingat sia-sia apa yang dia sebutkan itu. Cuba tengok nota 187, gambaran dengan qaid seperti ini, yaitu dengan menyebutkan Rasulullah SAW berpakaian putih dan sedang tidur pada ketika itu misalnya, oleh seseorang perawi, bukan suatu yang tidak berfaedah. Bila kita baca hadis, kalau berjumpa macam ni, jangan kita rasa, kita kata sia-sia, tak ada faedah mana. Apa tujuan sebut benda-benda macam ni? Kadang-kadang sahabat sebut dia berjumpa dengan Nabi SAW pada waktu malam purnama, dia nampak cincin Nabi SAW itu berkilat-kilat pada malam purnama, dia nampak. Dia sebut benda-benda macam tu. Jangan kita ingat ini sebut sia-sia, tak ada faedahnya. Jangan kita ingat itu. Malah menurut Hafiz Ibn Hajar, ia disebut dengan tujuan menyatakan perawi ingat dengan baik apa yang diriwayatkannya itu. Bila dia boleh sebut keadaan semasa tu, mana kira-kiranya dia ingat dengan baik.
maka wajar sekalilah kalau riwayatnya dijadikan pegangan. Itu maksudnya. Bila dia cerita begitu, maknanya dia ingat dengan baik. Bila ingat dengan baik, kita yakinlah, berasa puas hati untuk berpegang dengan riwayat dia. Ia juga menampakkan perawi, yakni Abu Dzar, benar-benar sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan sayangnya. Karena orang yang sayang kepada seseorang biasanya akan ingat dengan baik sekali peristiwa pertemuannya dengan orang yang disayanginya. Begitu. Itu kaedahnya, perasaan manusia ni. Kalau dia sayang kepada seseorang, segala peristiwa dia, pertemuan, perpisahan apa dengan seseorang itu dia akan ingat dengan baik. Begitulah juga dengan Abu Dzar ni. Bila dia sebut cerita tu ketika dia pergi, lalu Nabi SAW kata begini-begini tu, macam mana keadaan Rasulullah. Ini menunjukkan dia sayang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, lepas pada itu dia pergi pula, Nabi sudah bangun pada ketika itu. Bila begitu, Nabi SAW bersabda di hadapan dia, tiada seorang pun mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian ia mati atas ucapan itu, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Itu yang Nabi SAW katakan, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah. Yang itu yang Nabi sabdakan itu. Jadi dia kata begitu saja. Sedangkan kalau kita tengok dalam riwayat sebelum ini ada sebut Muhammadur Rasulullah, mengucap 2 kalimah syahadah. Ini tidak 2 kalimah syahadah, nampak. Tiada Tuhan melainkan Allah sahaja. Sudah terjamin masuk surga ni macam mana? Nampak sudah ada pertentangan di antara riwayat ini dengan riwayat sebelum ini. Jadi penyelesaiannya ada. Benda-benda macam inilah yang perlu kepada belajar, ataupun kita baca syarah-syarah hadis. Macam yang kita buat ini nak menyelesaikan benda-benda macam itulah. Kalau tidak, kalau kita terus-menerus berada dalam keadaan ini, kemuskilan ini 1, 2, 3, 4 sampai mungkin banyak, berpuluh-puluh kita nampak pertentangan itu, mungkin kita timbul keraguan. Padahal kita tidak cuba menyelesaikan menggunakan kaedah-kaedah yang digunakan pakai oleh ulama, di mana kalau kita pakai kaedah itu kita akan selamat. Ya. Bila orang macam nazar tinggal hanya dengan kalimah dan apa yang ya, boleh. Baik, di sini apakah dengan semata-mata nota 188 itu bawah, apakah dengan semata-mata mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah, seseorang akan terus dimasukkan ke dalam syurga walaupun ia tidak melakukan apa-apa amalan kebaikan? Begitukah? Semata-mata mengucap itu sudah jamin masuk syurga walaupun tak ada buat langsung apa-apa kebaikan. Hadis 21, ini hadis 23. Hadis 21 sebelum ini dalam nota ni juga, kalau kita perhatikan, dalam nota ni juga menyatakan orang yang mengabdikan diri kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, dijamin Allah untuk tidak menyeksanya di akhirat nanti. Itu dalam, dengan lakas itu dalam nota ni, mula-mula muka surat yang pertama lah, hadis 21 tu. Cuba tengok pula di sini. Hadis 22 juga dalam nota ni menyatakan orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Situ 2 kalimah syahadah diharamkan neraka kepadanya. Diharamkan neraka kepadanya. Dia tak sebut masuk syurga, cuma diharamkan neraka.
Hadis 23 ini pula menyebutkan janji Allah kepada orang yang mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah, bahawa ia akan dimasukkannya ke dalam syurga. Ini hadis yang ke-23. Jadi nampak ada perbezaan tu, sedikit sebanyak. Yang menarik perhatian di dalam hadis ini ialah ia hanya menyebutkan jaminan Allah untuk memasukkan orang yang mengucap tiada Tuhan melainkan Allah sahaja, tanpa digandingkan dengan ucapan kedua, dan Muhammad adalah Rasulnya, seperti dalam hadis 22. Seperti tersebut di dalam hadis 22 sebelum ini. Apakah ada sesuatu rahsia di sebalik perbezaan yang terdapat pada hadis 22 dan 23 ini, atau ada sesuatu rahsia? Itulah yang kita nak tahu. Kenapa kadang-kadang Nabi kata begini, kadang-kadang kata begini. Dia sebagai seorang Nabi mesti kita kena memperhalusi kata-katanya itu. Takut-takut ada di sebaliknya itu rahsia yang besar dan ada maksud yang tersirat. Sebahagian jawapan telah pun diberikan di bawah hadis 21 dan 22 sebelum ini. Tengok juga di sana, sebab jawapan itu sebahagiannya telah diberikan di sana. Ada kaitan juga dengan hadis ini. Berikut dikemukakan beberapa lagi daripadanya sebagai tambahan kepada yang telah tersebut di bawah hadis 21 dan 22. Jadi kita kena gabungkan ketiga-tiga hadis ini dengan perbincangan di bawahnya bersama-sama. Jangan kita pisah-pisahkan. Barulah nampak lengkap itu. Ini sebagai tambahan saja. Satu, maksudnya ialah walaupun seseorang mukmin telah melakukan banyak dosa, namun kerana akidah tauhidnya, Allah mungkin melepaskannya daripada neraka dengan mengampunkan dosa-dosanya, lalu memasukkannya ke dalam syurga. Ini satu. Mungkin ini keberkatan ataupun kelebihan tauhid. Bukan senang nak jaga tauhid ini. Cuba tengok ahli-ahli agama yang lain semua tauhid sudah pun musnah. Tidak wujud lagi akidah tauhid di kalangan mereka, walaupun asalnya nabi-nabi mereka pun bawa tauhid juga. Sehingga kan agama Hindu yang Tuhannya berjuta-juta tu pun tauhid asalnya, tauhid, tapi sudah rosak sampai begitu sekali. Dan agama yang terdekat dengan kita sebelum nabi kita, Nabi Isa, pun bawa tauhid juga. Itu pun sudah rosak tauhidnya. Jadi kita boleh jaga tauhid. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu satu besar kelebihan itu. Mungkin dengan sebab tauhid kita tulis betul-betul ikhlas sesuai dengan surah Al-Ikhlas itu, betul-betul tauhid betul, walaupun ada dosa, ada apa pun diampunkan. Semata-mata kerana kelebihan tauhid itu saja Allah SWT boleh memasukkan kita ke dalam syurga tanpa disiksa terlebih dahulu. Itu besarnya kelebihan akidah tauhid. Dia bukan sekadar akidah saja, tapi ada kelebihan dan membawa untung kepada kita di akhirat nanti. Mungkin juga setelah disiksa beberapa ketika, mungkin ia dilepaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga juga akhirnya. Yang kedua, apa yang tersebut di dalam hadis ini adalah berkenaan dengan ahli tauhid yang tidak sampai seruan syariat berupa ibadat dan lain-lain kepada mereka. Seperti ahli tauhid semasa Nabi SAW itu diutuskan, sebelum itu sudah ada beberapa ramai di Mekah sahaja tu yang percaya kepada Allah yang Esa. Cuma dalam syariat ni dia peninglah, kita kata bingung. Mereka cubalah ikut ajaran Nabi Ibrahim, saki-baki ajaran Nabi Ibrahim yang masih ada lagi. Sebahagiannya sudah diselewengkan, sebahagiannya masih lagi ada. Mereka fikir sendirilah mana yang lebih sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Takkanlah bertawaf di sekeliling Kaabah itu dengan telanjang. Takkanlah ajaran Nabi Ibrahim begitu. Jadi mereka pun tak mau buat. Kalau bertawaf pun dengan berpakaian yang lengkap. Tapi syariat
Tidak ada, tak sampai kepada mereka dengan sempurna. Mereka cuma pilih-pilih begitu. Yang ni agaknya tak munasabah, tak masuk akal, kita buanglah. Dia percaya kepada Allah yang Esa dan tidak menyembah berhala. Ramai juga yang macam ni, termasuk Zaid bin Amr bin Nufail dan beberapa orang sahabat lagi termasuk dalam kumpulan ini. Mereka hanya ada tauhid saja, syariat tak menentu, tidak terjamin. Dan syariat yang dipakai itu ada kalanya bila Rasulullah SAW datang bawa yang lain, tidak menepati ajaran Rasulullah SAW. Jadi mana-mana yang mati dalam keadaan itu mati atas tauhid, mati atas tauhid. Ataupun setengah-setengah ulama mengatakan ahlul fatrah, termasuk ahlul fatrah, ahlul fatrah yang macam tu. Mana tak ada amalan-amalan apa, cuma dalam hatinya percaya kepada Allah semata-mata. Itu pun termasuk dalam yang ini juga, jaminan syurga juga. Macam-macam lah di sini kan. Kalau kita perhatikan pembahasan ulama banyak lagi ya. Yang ketiga, kalimah tauhid yang tersebut di dalam hadis riwayat Itban, Mu'adz, Abu Hurairah, Abu Dzar dan lain-lain sahabat yang zahirnya menunjukkan pengucapnya tidak akan disiksa di akhirat nanti, diharamkan neraka kepadanya, atau dijamin Allah akan masuk surga itu, tidak harus difahami ucapan yang menggambarkan kepercayaan kepada keesaan Allah semata-mata. Malah ia haruslah difahami dengan ucapan yang mengandungi kesediaan pengucapnya untuk menjunjung segala titah perintah dan menjauhi segala larangan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kalau tidak, ia boleh membawa seseorang kepada kepercayaan murji'ah yang langsung tidak mementingkan amalan dalam kehidupan beragama. Hukum hakam agama yang diturunkan berterusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan jadi sia-sia saja. Tidak ada apa yang perlu dibuat dan perlu dijauhi, kerana pintu neraka telah tertutup rapat dan pintu syurga pula telah terbuka luas di hadapan orang yang percaya kepada Tuhan yang Esa semata-mata. Itulah pendapat Hafiz Ibn Hajar Al-Baydawi, Maulana Syabbir Ahmad Uthmani dan lain-lain. Jadi maknanya kata saja di sini la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, padahal bukan ucapan zahir itu semata-mata yang dikira, tetapi di sebalik kita kata tu apa makna? Tidakkah kita menyatakan kesediaan kita untuk menerima apa saja yang datang daripada Allah? Tentu sekali begitu. Kalau kita kata tak ada, semata-mata itu saja, jadi apa tujuannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sibuk menerima puasa, hukum puasa, hukum haji, hukum itu, hukum ini, apa gunanya? Sia-sialah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula bersusah payah buat semua tu. Bersembahyang tak tinggal 5 waktu dan banyak lagi sembahyang sunat yang lain. Apa faedahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam tu jaga begitu sekali dan memberi penekanan yang begitu kuat kepada sahabat-sahabatnya supaya buat begitu. Apa faedahnya? Ini jadi sia-sia semuanya kalau kita tidak mengatakan la ilaha illallah. Itu maksudnya pernyataan, pengakuan seseorang bahawa dia bersedia untuk menerima apa saja perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini kunci lah, kunci. Bukan kita boleh anak kunci, dapat anak kunci dan duduk senyap. Bukan begitu maksudnya. Apa faedahnya ada anak kunci? Bila ada anak kunci, bukalah pintu tu. Bila masuk dalam tu, banyaklah benda tu. Dalam tu baru dapat. Itu maksudnya. Bukan kelebihannya dapat anak kunci itu saja, tidak. Tapi di sebalik, apabila kita kata dapat anak kunci itu, kalau kita kata orang bagi kepada kita anak kunci kereta yang mahal lah harganya, kita kata berjuta-juta, bagi anak kunci. Jadi kita nak suka bergembira dengan anak kunci itu saja kan? Duduk lambung-lambung anak kunci buat apa? Pergilah bawa kereta tu, bawa lah pergi mana-mana, barulah ada faedahnya. Bila kita terima, orang yang bagi itu pun bukan nak bagi anak kunci saja, nak bagi yang bersama dengan anak kunci.
Orang yang menerima itu pun sepatutnya terima begitu, bukan nak terima anak kunci saja, tapi nak terima kereta tu bersama. Begitulah juga di sini. Bila kata terima la ilaha illallah, bukan semata-mata lafaz zahirnya yang diterima, tetapi apa yang tersirat di sebalik ucapan itu, di sebalik ucapan itu. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Mu'adz, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an yusalli al-khams wa yasumu ramadana ghufira lahu." Qultu afala ubashshiruhum ya Rasulullah? Qala da'hum ya'malu. Bermaksud orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyentuhkan sesuatu dengannya, bersembahyang fardu 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Tengok dalam riwayat ni ada sebut itu, akan diampuni Allah. Tanya Mu'adz, bolehkah saya sampaikan berita gembira ini kepada orang ramai wahai Rasulullah? Jawab baginda, biarlah mereka beramal. Biarlah mereka beramal. Bukan semata-mata cukup dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu saja, bukan itu saja, tapi ada lagi sembahyang, ada lagi puasa bulan Ramadan, bahkan ada lagi Nabi kata biarlah mereka beramal. Jadi amalan itu tidak dapat dipisahkan daripada dua kalimah syahadah ataupun ucapan la ilaha illallah. Kesimpulannya, hadis-hadis yang menyebutkan ucapan tauhid atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sahaja sudah menjamin seseorang terlepas dari neraka dan membuatnya dapat masuk syurga, itu mestilah ditakwilkan. Kena takwil, tidak boleh pakai zahir begitu saja. Jadi kalau sekarang ni seorang itu percaya kepada Allah, tiada sekutu baginya saja, dia tak percaya kepada Muhammad, tak jadi, tak sah. Kalau dia percaya begitu saja, dia tak buat apa pun, tak jadi, tak sah. Sesuai dengan hadis-hadis lain yang tidak membebaskannya daripada ikatan amalan-amalan wajib yang lain. Cuma satu soalan akan timbul jika diterima pendapat ini, yaitu kalau yang dimaksudkan dengan ucapan tauhid itu ialah bersama-sama dengan amalan-amalan wajib yang lain, kenapa Nabi SAW melarang Mu'adz daripada memberitahunya kepada orang ramai? Kalau bersama dengan amalan sudah ada, kenapa Nabi larang? Kan yang takutnya orang tidak buat amal. Dah kalau dah Nabi sebut dah sekarang ni kena sembahyang 5 waktu, kena puasa, jadi kenapa dia larangnya nak sampaikan? Memang sudah sampai maksud, bukan kata ucap 2 kalimah syahadah saja sudah selesai. Tidak, ini bersama-sama dengan amalan. Jadi di situ tetap timbul kemuskilan, tetap timbul persoalan yang memerlukan kepada jawapan. Jadi terdapat 2 jawapan daripada pihak para ulama bagi soalan ini. Kata Hafiz Ibn Hajar, walaupun segala hukum hakam agama sudah termasuk di bawah ucapan tauhid, namun hal itu tetap tersembunyi dan tidak dapat dikesan oleh semua orang. Sebenarnya ada dalam tu, tapi bukan semua orang dapat faham, dapat menyelaminya. Yang mana mungkin yang cetek akalnya itu, dia tak akan buat amal, dia pegang dengan zahir saja. Mungkin begitu. Kebanyakan orang kerana berpegang dengan zahirnya akan menganggap ucapan tauhid itu saja sudah cukup. Kerana itulah Nabi SAW melarang Mu'adz daripada menyampaikan berita gembira itu kepada orang ramai. Itu satu jawapan. Yang kedua, memanglah sudah termasuk di bawah ucapan tauhid itu segala amalan agama yang wajib. Tetapi dengan sampainya berita gembira seperti itu kepada orang ramai, mungkin sekali hanya berpada dengan amalan-amalan yang wajib sahaja. Macam Nabi sebut itu, bersembahyang 5 waktu, itu yang fardu.
puasa bulan Ramadan. Itu yang fardu. Jadi mungkin dia ingat yang dituntut selain daripada ucapan 2 kalimah syahadah itu yang wajib saja. Jadi mereka tak akan buat yang sunat. Itu pun bahaya juga, rugi besar juga. Sebab itu Nabi SAW melarang Mu'az dalam hadis sebelum ini, hadis 21-22 tu, daripada cerita kepada orang ramai. Takut orang ramai meninggalkan yang sunat-sunat itu pula, sedangkan ia ada kelebihannya yang tersendiri. Amalan-amalan yang sunat pula akan diabaikan terus. Mereka tidak akan berusaha lagi untuk meningkatkan diri dengan amalan-amalan sunat. Itulah sebabnya Rasulullah SAW melarang Mu'adz daripada memberitahu berita gembira yang disampaikannya kepada orang ramai. Jadi ittikal, sikap berpeluk tubuh atau berpangku tangan yang tersebut di dalam hadis Mu'adz dan lain-lain itu berarti meninggalkan perkara-perkara sunat dan mandub yang lebih daripada kadar yang wajib. Itu yang Nabi takut. Sebab itu dia tak bagi Mu'adz ceritakan kepada orang ramai. Sebab zahirnya kalau kita terima riwayat Ahmad ini pun menunjukkan yang wajib saja, disuruh bersama dengan ucapan 2 kalimah syahadah. Adapun yang sunat tak ada sebut di situ. Mungkin orang tinggal terus sunat ini. Jadi kalau bulan puasa ada sembahyang tarawih pun tak ada pergi, tak ada, semua kosong. Sembahyang sunat itu, sunat ini semua tak ada. Puasa sunat pun tak ada. Mungkin begitu. Hakikat ini dapat dilihat di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billah wa bi rasulih wa aqama as-salah wa shama Ramadan kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah. Jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha." فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. Bermaksud sesiapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, di samping mendirikan sembahyang dan berpuasa di bulan Ramadan, Allah jamin untuk memasukkannya ke dalam syurga. Sama ada ia berjihad di jalan Allah atau ia duduk di bumi di mana ia dilahirkan. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami sampaikan berita gembira ini kepada orang ramai?" Jawab baginda, "Sesungguhnya di dalam syurga itu ada 100 darjat. Ia disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak di antara 2 darjat adalah seperti jarak di antara langit dan bumi. Kalau kamu memohon kepada Allah, pohonlah Al-Firdaus, jadi syurga Al-Firdaus, kerana ia adalah syurga yang paling istimewa dan paling tinggi." Di atasnya berada Arash Ar-Rahman, daripadanya lah memancar sungai-sungai syurga. Jadi dalam hadis ini kalau kita perhatikan, Nabi kata kalau yang wajib tu tak ada dah, tapi kelebihan jihad itu ada. Yang tidak wajib, beza antara 1 darjat dengan 1 darjat itu sejauh langit dan bumi. Jadi ini kalau orang tu buat yang sunat-sunat tu dia akan dapat lagi.
Tetapi sekadar yang wajib ialah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia melakukan wajib, itu sudah dijamin oleh Allah untuk masuk dalam syurga. Tetapi syurga mana? Syurga tu banyak. Untuk dapat keistimewaan dalam syurga atau syurga yang istimewa, manusia perlu melakukan amalan-amalan tambahan yang lain pula. Itulah maksud hadis ini. Yang keempat, mungkin juga sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ucapan tauhid atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sahaja dalam hadis Abu Dzar ini untuk mengisyaratkan kepada bahagian ucapan syahadah yang tidak berubah di sepanjang zaman. Adapun ucapan kedua, ia sentiasa berubah dengan bertukarnya Rasul yang diutuskan. Inilah hakikat yang terkandung di dalam firman Allah berikut sebagai contohnya. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Bermaksud, dan kami tidak mengutus sebelummu, wahai Muhammad, seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, oleh itu beribadatlah kamu kepadaku. Jadi yang ini tetap ada daripada zaman Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tidak boleh disembah Tuhan yang lain selain daripada Allah. Jadi ini dibawa oleh setiap rasul. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Abu Dzar ini, la ilaha illallah sahaja, mengisyaratkan kepada ucapan yang mesti ada dalam setiap ajaran Nabi. Adapun yang kedua tu dia berubah-ubah, tidak tetap. Di zaman Nabi Adam kena pakai syariat Adam, zaman Nabi Nuh syariat Nuh, zaman Nabi Musa syariat Musa, dan begitulah yang lain-lain. Kemudian kalau kita perhatikan dalam hadis ini, bila Nabi SAW kata begitu, Abu Dzar tanya, walaupun ia mencuri, berzina dan mencuri, 2-3 kali dia tanya. Nabi kata walaupun ia berzina dan mencuri, dan akhir sekali dia kata walaupun Abu Dzar tidak menyenanginya, walaupun Abu Dzar tidak menyenanginya. Jadi kenapa Abu Dzar itu berkali-kali kata begitu? Ini dapat kita lihat pada nota 189. Dua jawapan telah diberikan oleh para ulama. Satu, kerana Abu Dzar juga mengetahui satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang zahirnya bertentangan dengan hadis yang diriwayatkannya ini. Dia tahu, seperti sahabat-sahabat yang lain tahu, ada lagi satu hadis yang zahirnya nampak bertentangan dengan hadis ini. Berikut dikemukakan hadis berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan yarfa'u an-nasu ilayhi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Bermaksud, tidak berzina seseorang yang berzina, ketika ia berzina itu ia mukmin. Maknanya zahirnya nampak tidak mukmin lah. Bila tidak mukmin, macam mana boleh masuk surga? Itulah timbul kemuskilan. Tidak minum arak, seseorang yang minum arak, ketika ia minum itu ia mukmin. Tidak mencuri, seseorang yang mencuri, ketika ia mencuri itu ia mukmin. Dan tidak meragut, seseorang peragut yang menarik perhatian semua orang kepadanya, ketika ia meragut itu ia mukmin. Nabi kata. Oleh kerana hadis 23 yang diterimanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
kelihatan bertentangan dengan hadis ini, beliau terdesak bertanya beberapa kali. Sebenarnya tidak ada pertentangan, di antara dua riwayat itu. Banyak sekali hadis-hadis ini dia kadang-kadang kelihatan bertentangan. Perlu sekali kita selesaikan, kalau tidak akan menimbulkan masalah. Sebab itu antara perkara yang perlu dibaca, difahami dengan baik ataupun kita belajar ialah tentang ta'arud dan tarjih. Kepada seseorang yang belajar hadis, dia kena belajar juga yang itu, at-ta'arud wa tarjih, pertentangan di antara riwayat-riwayat atau dalil-dalil. Bukan hadis saja, sebenarnya Quran pun begitu juga. Dan tarjih, kita nak tarjihkan yang mana, atau kita nak jamak ke macam mana kan? Jadi dia kena tahu juga tentang usul. Sebenarnya tidak ada pertentangan. Hadis 23 menunjukkan orang mukmin tidak akan kekal di dalam neraka. Jika ditakdirkan mereka masuk neraka sekalipun. Hadis la yazni zani hina yazni pula menafikan kesempurnaan iman orang yang melakukan dosa-dosa besar seperti itu. Jadi ketika dia mencuri, ketika berzina, ketika itu dia bukan mukmin yang sebenarnya, mukmin yang sempurna. Bukan menafikan iman terus jadi kafir, tidak. Tidak begitu. Sebabnya dia masih ada lagi la ilaha illallah itu masih ada. Kalau masuk neraka pun Allah jamin juga syurga, akhirnya masuk syurga. Ataupun mungkin kalau Allah SWT mengampuninya, boleh jadi semua itu dimaafkan. Dimaafkan. Atau Allah berikan pahala banyak kepada dia, kelebihan tauhid tadi, sehingga orang yang dianiayainya dapat diberikan daripada pahala itu kepada mereka, dan mereka berpuas hati, tak payah masuk neraka lah. Jadi terus masuk syurga. Boleh jadi juga begitu. Jadi keadaan orang-orang yang nak masuk neraka ni macam-macam pula keadaannya. Ada yang mesti masuk neraka, ada yang tidak. Dia telah menzalimi siapa, diberikan amalan dia kepada orang itu. Bila diberikan, selesai. Ada juga yang dia lama berada di mahsyar, tidak masuk dalam syurga. Boleh jadi macam-macam keadaannya. Yang kedua, keadaan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar seperti itu dapat masuk syurga juga semata-mata dengan ia mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah, betul-betul menghairankan Abu Dzar. Kerana itulah beliau sampai 3 kali bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ia berzina dan mencuri, sebagai respons kepada soalan Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengulangi jawapannya sebanyak 3 kali untuk menghilangkan kehairanan Abu Dzar. Walaupun begitu, maknanya tidak mudah seseorang yang nak jadi kafir, tidak mudah. Paling tinggi dia jadi mukmin yang tidak sempurna, dan ucapan la ilaha illallah itu kuat, tertanam di dalam hati seseorang. Sebab itu kan kalau kita tanya berapa ramai orang yang tidak sembahyang, dia tidak sembahyang, dia buat jahat, dia buat begitu begini. Tapi kalau tanya, kalau orang kata dia tidak Islam, dia marah. Dia marah. Dia tidak anggap benda itu halal, benda itu haram. Cuma dia macam-macam lah, anggap dikatakan dia lemah ke, ataupun dia tidak menganggap halal. Memang dia jahat, dia mengaku dia jahat, tetapi nak nafikan Islam dia tak mahu. Dia mahu. Itu menunjukkan tertanam dengan dalam. Benda itu satu perkara lain, dan itulah yang menjamin seseorang itu masuk syurga atau terselamat daripada neraka. Sebab yang tersebut ni semuanya berupa amalan-amalan yang boleh diampuni Allah. Sebab dalam Al-Quran Allah SWT beberapa tempat disebut innallaha la yaghfiru an yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa syirik yang dilakukan oleh seseorang, tetapi Ia mengampun dosa-dosa yang selain daripada syirik itu banyaklah. Jadi la ilaha illallah sudah menafikan syirik. Dia sudah tidak syirik, sudah mukmin. Bila seorang mukmin, Allah boleh mengampunkan dosa-dosanya. Begitu besar arti iman itu, faedah iman itu, sehingga Allah boleh mengampunkannya. Tapi cumanya kita tak tahulah kita ni termasuk dalam yang diampun oleh Allah ke atau tidak. Itu tak tahu. Mungkin untuk menghapuskan dosa kita tu tidak dengan cara Dia mengampunkan kita, dengan cara dibersihkan kita dalam neraka dulu. Jadi itu siksaan itu dahsyatlah. Kita tak boleh main-main. Walaupun betul dalam Quran itu sebut Allah boleh mengampunkan dosa-dosa yang lain selain itu, tapi kita tidak tahu siapa yang Allah SWT ampunkan itu, adakah kita atau tidak. Jadi neraka itu kita tidak boleh main-main, sebab siksaannya amat dahsyat. Kenapa Abu Dzar hanya bertanya tentang 2 perkara sahaja daripada sekian banyak dosa besar? Kenapa dia tanya 2, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri? 3 kali tanya yang itu. Kenapa dia tak tanya lain? Banyak lagi kan dosa-dosa besar yang lain. Kenapa dia tanya begitu? Sebenarnya pertanyaan dia itu menunjukkan cerdik dia tu. Sebab itulah kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis ni kan, terutamanya sahabat-sahabat yang sudah lama bersama dengan Rasulullah SAW, mereka sangat cerdik orang. Dia tanya tu sudah merangkumi dah pertanyaan dia. Sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia ni terbagi kepada 2 secara kasar. Dosa-dosa yang berkait dengan hak Allah. Ini sudah termasuk zina. Yang kedua, dosa-dosa yang berkait dengan hak manusia. Itu mencuri. Dua macam kan. Ada kalanya kita nak minta ampun dengan Allah saja, tak perlu kena bayar apa-apa kepada sesiapa pun. Itulah yang dikatakan hak Allah. Berzina bukan maksud kita nak mempermudah-mudahkan benda ni, nak mendorong, sama sekali tidak. Cuma perlu faham hakikatnya. Perlu faham. Berzina ada kalanya berlaku, berapa banyak berlaku dengan suka sama suka. Suka sama suka. Tidak ada penganiayaan langsung kepada pihak perempuan, sebab dia pun nak. Ada kalanya dia yang mengajak. Jadi apa penyiksaan? Tak ada. Dengan sebab itu ini dosa ni berkait dengan Allah, bukan hak sesiapa. Dia merampas hak sesiapa, tak ada. Jadi kita boleh minta ampun dengan Allah terus kalau dosa macam ni. Kalau Allah ampun, ya. Kalau kita tidak minta ampun pun, kalau Allah nak ampunkan kita, boleh. Mungkin dengan sebab kita ada banyak melakukan perkara-perkara yang baik-baik. Nak melakukan perkara yang baik-baik ini tidak nanti nampak besar sangat, buat sebuah masjid, tak mesti macam tu. Ada kalanya orang tu dia simpati kepada anjing-anjing yang dianggap hina oleh manusia, yang tangga dia bagi minum, padahal dia tu pelacur. Dalam hadis Bukhari ada sebut Allah masukkan dia dalam syurga. Jadi kita tak tahu, jangan kita anggap remeh. Kita kesian kepada binatang, kita lepaskan dia, selamatkan dia. Boleh jadi Allah berkenan dengan perbuatan kita yang seperti itu, lalu dia ampunkan dosa-dosa kita yang lain-lain. Sebab itu berkait dengan dia. Kalau mencuri, itu berkait dengan hak orang. Tak ada siapa pun yang suka barang dia dicuri. Dia penat-penat cari harta, berpeluh, siang malam kerja, kumpulkan duit, tiba-tiba orang senang saja ambil duit dia. Itu kena bayar. Selagi tak bayar, tak selesai. Tak boleh minta ampun dengan Allah saja, tak boleh. Kena selesaikan dengan orang itu. Itu kalau kita mencuri yang kita nampak orang perseorangan saja. Sebenarnya tidak. Kalau pemerintah mencuri lagi dahsyat. Yang terlibat dia kena minta maaf dengan semua rakyat dia. Itu lagi susah. Curi juga tu namanya, sebab secara sembunyi-sembunyi. Contohnya, ini hak manusia, pemerintah dengan rakyat. Rakyat itu yang dia tanggung, yang dia kena jaga, ada hak dia. Begitu juga sebaliknya,
hak pemerintah pun ada juga. Tapi biasanya yang boleh curi ni, yang boleh ambil tanpa hak ni pemerintah, sebab dia ada kuasa. Kadang-kadang orang tak tahu pun dia guna benda-benda macam tu untuk kepentingan diri dia. Jadi kalau melibatkan orang ramai, kena minta ampun, minta maaf. Kalau orang tak maafkan, habis kita. Nombor satu, kena bayar, kena selesaikan itu. Kena selesaikan. Kalau tak selesai, Allah tak terima. Sebab itu berkait dengan manusia. Hak hamba, dipanggil hak hamba. Abu Dzar tanya, dua ni sebenarnya sudah masuk yang lain-lain. Yang lain-lain banyak lagi lah. Yang lain-lain, jadi mencuri, merompok, ya, itu masuk. Merakut, itu hak orang lain semua. Adapun macam minum arak, itu peribadi kita sendiri. Itu hak Allah. Allah larang, tiba-tiba kita langgar, tak ada kena-mengena dengan sesiapa pun. Itu hak Allah, dipanggil hak Allah. Nak menghapuskan dosa macam ni, minta ampun dengan dia, tak ada kena bayar kepada sesiapa pun, tak ada kena bayar. Itu sebab hak Allah. Banyaklah yang lain-lain lagi. Contohnya tak sembahyang, hak Allah. Kita berdosa dengan dia, bertaubat dengan dia lah, tak ada kena bayar kepada sesiapa pun. Itu hak Allah. Kemudian akhir sekali Nabi SAW kata, walaupun Abu Dzar tidak menyenanginya, wa in raghima anfu Abi Dzar, itu lafaz asalnya, wa in raghima anfu Abi Dzar. Inilah jawab, ini adalah jawapan Nabi SAW kepada soalan Abu Dzar yang ketiga. Makna asal bagi rangkai kata ala raghmi anfi Abi Dzar atau wa in raghima anfu Abi Dzar, ada dua riwayat itu, satunya dengan lafaz ini, satu lagi dengan lafaz satu lagi. Boleh kedua-duanya. Tapi apa maknanya? Ialah walaupun hidung Abu Dzar faham tanah. Kalau faham tanah. Kalau orang Kelantan dia kata bahaya tanah dululah. Bahaya tanah ni maksudnya matilah. Mati. Mati. Bahaya tanah lah. Dia kata bahaya tanah. Baham tanah. Baham tu maksudnya makan tanah. Makan tanah. Jadi maknanya teruklah, hina lah. Hina. Jadi kalau seseorang tu jatuh tersungkur kan, hidung dia masuk dalam tanah, itu hina jatuh. Jatuh hina. Apa ni? Ada juga yang macam tu. Ada juga yang sapu muka ni dengan tanah bila dia terhina. Sapu muka dengan tanah, nak menunjukkan kehinaan. Rangkai kata ini merupakan simpulan bahasa Arab yang berarti walaupun Abu Dzar tidak menyenanginya atau tidak menyukainya. Mafhumnya itu. Tapi asal makna dia macam tadilah. Maknanya keputusan Allah, hukum Allah tidak bergantung dengan orang suka atau tidak suka. Kalau dia kata begitu, itulah. Dia kata begitu. Siapa tak suka, tak ada menjejaskan. Begitulah kehendak Allahnya. Bagaimanapun dosa seseorang itu boleh ditutup, diatasi, diselesaikan. Abu Dzar pula setiap kali selesai menyampaikan hadis ini kepada orang ramai akan berkata, wa in raghima anfu Abi Dzar. Dia kata, padahal itu untuk diri dia, walaupun jadi hinalah Abu Dzar, walaupun jadi hinalah Abu Dzar. Itu boleh juga kita kata begitu, mafhum dia, sebagai suatu kenangan yang tidak dapat dilupakannya. Kenapa dia sebut itu? Padahal dia sendiri yang sebut. Asalnya Nabi sebut untuk dia. Patutnya bila dia cerita pada orang lain tak payah sebut lah tu, tapi dia sebut juga sebagai suatu kenangan kepada dia yang tidak dapat dilupakan. Mungkin juga Abu Dzar berkata begini sebagai mengambil berkat dengan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun makna zahirnya kelihatan tidak elok,
Abu Dzar tahu bahawa Rasulullah SAW pernah memohon kepada Allah agar kata-katanya yang tidak elok pada zahirnya terhadap seseorang yang disayanginya ditukar Allah menjadi sebagai doa kebaikan untuknya. Ini ada dalam hadis Muslim, disebutkan Nabi kata begitu, ya Allah, kalau aku ada kata sesuatu yang zahirnya nampak tak elok, tapi orang itu tidak sesuai dengannya, kamu tukarkanlah kata-kata itu menjadi doa kebaikan untuknya. Jadi macam ni zahir nampak tak elok, walaupun jadi hinalah Abu Dzar, walaupun bahan tanahlah hidung Abu Dzar, itu tak elok. Tapi adakah Abu Dzar itu sesuai untuk mendapat kehinaan seperti itu? Amalan dia dalam hidupnya tak ada pun yang melanggar perintah Rasulullah SAW. Jadi dia kira ada berkatnya dia ulang kata-kata Rasulullah itu. Itu akan bertukar menjadi seperti doa kebaikan untuknya. Seperti Aisyah kan, Nabi SAW kata, ada kata kepada isteri dia, botaklah kepala kamu, sakit tekaklah kamu, ada Nabi kata, terputuslah tangan kamu, dia kata. Jadi ini kita tak boleh pakai mengikut zahir dia, kena takwil. Sebab pada hakikatnya tak berlaku pun kepada orang yang dikatakan begitu. Kalau Nabi memang maksudkan, ya akan berlaku. Tidak berlaku, ini menunjukkan bukan begitu Rasulullah maksudkan. Tapi yang dimaksudkan ialah sebaliknya. Kalau kita tengok hadis tadi, kita dapat tahu bahawa itulah kehendak Rasulullah SAW. Jadi kita kadang-kadang, tapi kalau dalam masyarakat kita ni wallahualam, saya tak biasa juga tapi kalau dalam masyarakat Kelantan banyak benda begitu. Dia sebut tu kasar zahirnya, kepada orang-orang luar sebut macam tu kasar, tapi dia hanya akan berkata begitu kepada orang yang sangat lapang kan? Dan itu tidak menunjukkan penghinaan terhadapnya, tidak, bahkan menunjukkan kemesraan. Misalnya contoh, kalau bahasa Kelantan, kalau orang yang boleh tahu bahasa Kelantan, dia tahu kakah ni, dia kata kakah ni, kakah tahu perkakas. Perkakas ni alat lah, ini perkakas, ini perkakas, semua perkakas. Dia guna perkataan perkakas untuk satu orang. Dia tak akan guna perkataan itu kepada orang yang dia segan, orang yang baru dia kenalinya. Dia guna begitu kadang-kadang kepada anaknya yang disayangi, kepada sahabatnya yang sangat rapat dengan dia. Dia guna begitu. Jadi jangan kita anggap, dia anggap macam benda pula, macam spana ke atau screwdriver ke, dia anggap macam tu pula perkakas. Jangan kita fikir begitu. Ini masalah bahasa. Dalam bahasa mana-mana pun sebenarnya ada begitu. Kalau yang dahsyat lagi, orang Kelantan dia guna menatan ni, dia menatan tu binatang lah, tapi perkataan dia tak akan guna sama sekali kepada orang-orang yang disegani, orang yang baru dia kenal. Kepada anak pun dia tak guna, ibu bapa tak ada guna, tapi sahabat dengan sahabat. Tapi kalau macam kakas, kakas tu anak pun dia sebut, anak pun sebut. Jangan kita ingat zahir, bahkan itu menunjukkan terlalu mesra, terlalu mesra. Kadang-kadang begitu. Kalau tidak mesra, dia tak akan kata benda-benda macam tu. Jadi Abu Dzar anggap begitulah. Jauh sekali untuk terkilan dengan kata-kata Rasulullah SAW itu. Abu Dzar malah berasa bangga dan bertuah kerana Rasulullah SAW berkata begitu kepadanya. Ini kita kena faham sikap sahabat ni. Jangan kita kata dia kecil hati lah, dia terkilan dengan sebab Rasulullah kata begini. Tak ada. Sahabat bukan begitu. Yang Rasulullah kata tu dia faham dengan baik. Sebab itulah ada orang tanya, yang kata khalifah Bani Umayyah, gubernur-gubernur dia ni maki Sayyidina Ali atas mimbar tu. Apa orang kata maki? Orang tanya. Sahal bin Hunayf tanya, apa dia maki, macam mana? Dia kata Abu Turab kepada Sayyidina Ali. Kata dia, kalau macam tu bukan maki tu. Abu Turab itu satu sebutan Rasulullah SAW untuk Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali merasa bangga macam Abu Dzar bangga. Rasulullah kata begitu, dia ulang pula. Sayyidina Ali pun merasa bangga kalau orang panggil dia Abu Turab. Padahal Arab ni kalau kata Abu Turab ni dia berkait dengan kehinaan lah. Macam tadi Turab, Raghimah, Raqa, itu pun makna tanah juga. Dia menunjukkan makna hina.
Tetapi dia tak faham gitu. Pernah satu kali Sayyidina Ali adalah apa kita kata macam gaduh sedikit lah, bertelingkah sedikit dengan Fatimah. Lalu Sayyidina Ali lari pergi tidur dekat masjid, dekat tanah, atas tanah. Jadi Nabi SAW dapat tahu tu. Dia pergi, dia panggil, bangunlah wahai Aba Turab. Kum Aba Turab. Jadi Nabi sendiri kata itu. Itu kamu tak boleh kata itu maki, itu satu ucapan yang menjadi kebanggaan Sayyidina Ali. Jadi kadang-kadang orang sebut maki atas mimbar tu, dia salah faham. Dia tak faham apa yang orang kata tu. Sebab dia orang kemudian. Macam kita lah, kita faham sikit-sikit, tak faham betul-betul bahasa tu. Jadi kita kata dia sumpah dia maki. Ni Nabi maki Abu Dhar, padahal tidak begitu. Itulah cerita ni. Kemudian hadis yang kedua tu nampaknya kita tak sempat dah, setakat itulah. Setakat itulah dulu untuk pagi ni. InsyaAllah hadis yang ke-24 tu kita sambungkan kemudian. Itulah hadis 23 yang kita telah bincangkan tadi, iaitu hadis Abu Dhar. Hadis ini perlu kita ingat, selalu digunakan oleh golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah yang berpendapat tidak mengapa buat dosa apa pun tak terjejas iman itu. Dia bukan dengan sini. Padahal itu salah faham juga. Bukan begitu. Bukan begitu. Kita kena ambil kira juga hadis yang la yazni zani itu. La yazni zani itu menunjukkan mukmin yang sempurna. Artinya mukmin yang melakukan macam ni walaupun dia masih beriman, mukmin tapi imannya tidak sempurna. Jadi fahaman Murji'ah yang mengatakan imannya sama dengan orang yang melakukan amalan yang baik, itu silap sekali. Ini ada beberapa soalan di sini. Yang pertama, makna dalam hadis diceritakan Dajjal muncul di Isfahan. Adakah Isfahan itu betul-betul merujuk kepada tempat yang berada di Iran atau hanya simbolik sahaja? Bagi saya memanglah nama tempat itu, sebab nama itu sudah ada, sudah wujud. Jadi tak perlu kita takwil. Kalau nak takwil macam mana? Simbolik apa? Tak jelas tu. Tak ada siapa pula yang kata ini hanya simbolik saja. Yang jelasnya bila disebut Isfahan, itulah. Cuma Dajjal itu Dajjal yang besar ke atau Dajjal yang mana? Itu persoalannya. Tidak semesti Dajjal yang besar. Dajjal yang lain pun, sebab Dajjal itu banyak. Dalam hadis disebutkan banyak, bukan satu saja. Jadi kalau kita mengambil kira yang itu, memang boleh. Boleh. Yang kedua, apakah perbezaan antara mutlak dengan umum? Mutlak lawannya muqayyad. Umum lawannya khusus. Lawannya khusus. Jadi mutlak macam ini sebenarnya istilah usul fiqh. Kalau kita nak dengan lebih mendalam lagi, kena masuk dalam bidang usul fiqh. Cuma secara ringkas bolehlah saya ceritakan. Macam semalam, contohnya malam tadi kita belajar tentang tidak boleh, larangan Nabi tidak boleh
membelakangi kiblat, menghadap kiblat. Jangan kamu menghadap kiblat ketika buang air besar atau air kecil, dan jangan juga membelakanginya. Jadi Nabi sebut itu mutlak namanya. Dia sebut secara mutlak, tidak terikat dengan keadaan-keadaan tertentu. Jangan menghadap kiblat itu misalnya ketika di tanah lapang kau, tak ada sebut. Atau ketika dalam tandas kau, tak ada sebut. Disebut secara terbuka begitu. Itu dikatakan mutlak. Oleh kerana hadis itu, larangan itu bersifat mutlak, setengah-setengah sahabat macam Abu Ayyub malam tadi, dia kata haram secara mutlak lah. Bila Nabi secara mutlak kata begitu larang, mana secara mutlak juga lah tak boleh. Sama ada di tanah lapang, tempat terbuka, ataupun dalam tandas, tak boleh lah. Sebab Nabi tidak kaitkan. Kalau kaid itu dimaksudkan, mesti dia sebut. Kecuali dalam tandas kau misalnya, dia ada sebut. Dia tak ada kecuali, dia tetap itlak yang sebutkan secara terbuka begitu. Itu mutlak. Umum ni hukum umum. Ini pun istilah sama juga, usul fiqh juga. Ada perintah, ada kalanya umum. Dalam ayat itu, dalam ayat pusaka itu apa? Lidzakari mithlu hazzil unthayain yusikumullahu fi auladikum, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain misalnya. Ini umum. Allah berpesan berhubung dengan anak-anak kamu. Jadi Allah tujukan ucapan ini kepada dua ibu bapa lah. Dua ibu bapa, kepada orang tua lah kita kata. Berhubung dengan anak kamu. Anak-anak lelaki mendapat dua bahagian daripada harta pusaka, daripada bahagian yang diperolehi anak perempuan. Jadi umum. Di situ umum. Kira-kiranya kalau kita ada anak, begitulah hukumnya. Nabi SAW ada anak ke tidak? Ada anak juga kan? Nabi SAW ada anak juga. Tapi hukum ini, pesaka ni, macam ni, adakah dia terlibat sama? Kena juga? Tidak. Itu ditakhsiskan. Itu dikatakan Rasulullah daripada umum, dikecualikan dia, dikhususkan dia daripada umum. Dia tak termasuk dalam hukum itu. Dia tak termasuk dalam hukum itu. Sebab apa? Sebab dalam hadis ada sebut, inna ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi tidak diwarisi. Tidak diwarisi, mana hukum saka tu tak ada. Kami tak ada terlibat dengan hukum saka yang disebutkan oleh Allah itu. Apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Jadi hadis ini mengkhususkan umum yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Bukan umum semua ibu bapa, tidak. Kita yang lain selain daripada Nabi memang terikat dengan hukum itu, tapi Nabi tidak. Dia tidak terikat dengan hukum umum itu. Jadi itu dipanggil umum maksus. Umum maksus. Ayat umum yang dikhususkan oleh dalil yang lain. Jadi yang khusus itu tak termasuk dalam itulah. Misalnya hukum tadi juga ibu bapa, anak dia dapat pusaka, tapi Nabi SAW ada kata dalam hadis yang lain, la yarithul qatilul maqtulah, la yarithul qatilu al maqtulah. Pembunuh tidak dapat mewarisi orang yang dibunuh. Katakanlah si anak bunuh ayah dia kerana nak dapat pusaka. Kalau dia nak tunggu bila ayah dia mati, lambat sangat. Jadi dia bunuh. Bila dia bunuh, dia tak akan dapat pusaka itu. Walaupun dalam Quran kata anak dapat pusaka daripada ayah, tetapi hadis itu mengkhususkan. Hadis kata kalau membunuh, tak kira lah anak kau siapa kau, yang sepatutnya dia berhak dapat pusaka. Tapi dengan sebab dia membunuh, dia jadi terkeluar daripada mendapat hak itu. Ini dikatakan
ayat itu umum makhsus. Itu dari segi usul fiqh lah. Kemudian kalau nak detail-detail lagi, kena bincang dalam khusus berkenaan dengan usul fiqh. Yang ketiga, apa maksud sebenar sakilat ka ummuk? Sakilat ka ummuk, sakla perempuan yang kematian anak dia. Lelaki ayah kalau kematian anak dia sedih juga, tapi tidak sesedih ibu. Ini sifat orang perempuan. Kalau perempuan ni dia sedih sangat, jadi nampak sangat kusut masai dia kalau kematian anak. Jadi ini macam doa. Di zaman jahiliah dulu dikatakan, kalau dia nak marah dengan seseorang tu, dia kata sakilat ka ummuk, semoga engkau mati dan ibumu kehilanganmu. Ibumu kehilanganmu maksudnya engkau matilah, jadi ibumu jadi sedih. Itu maksudnya. Sebenarnya ini doa berupa doa keburukan asalnya. Tapi kadang-kadang di zaman kemudian pula sudah jadi macam simpulan bahasa Arab yang tidak memberi makna begitu. Bahkan dia memberi makna teruk betul engkau ni. Itu maksud dia, boleh. Ataupun kalau bahasa Kelantan, sudah kerja lah engkau ni. Parok betul lah. Gitu. Parok kalau orang Kelantan kata parok sungguh. Itu sakilat ka ummu. Itu makna baru. Makna asal dia, kau ibumu kehilanganmu. Bila ibumu kehilanganmu, mana sedihlah. Mu nak tengok ibumu sedih. Biar dia mati, anak-anak dia tahulah, boleh tengoklah macam mana seorang ibu sedih. Begitu. Dia seseorang tu kalau lah dia tu fikir sangat tentang ibu dia, biar dia tak mahu gitu. Tak mahu tengok ibu dia sedih. Tak mahu tengok ibu dia sedih, sebab ibu akan terlalu sedih dengan kematian anaknya. Tetapi kena ingat perkataan ini kalau digunakan dalam hadis, kemudian orang-orang yang baik-baik guna macam ni, kita kena tukar makna dia daripada makna asal tu kepada makna lain yang menunjukkan teruk, dahsyat, yang makna macam itulah. Ya. Soalan, adakah sunnah mengangkat tangan semasa khatib membaca doa dalam khutbah Jumaat? Yang kedua, tak ada. Sebenarnya ini tak ada. Tak ada asas yang menunjukkan memang semasa Nabi dulu bila dia baca doa begitu semua angkat tangan, tak ada. Jadi tak angkat tangan pun tak mengapa. Cuma kita aminkan sajalah. Jadi dia doa tu kan untuk semua, amin, amin, gitu sajalah. Tidak perlu angkat tangan. Tapi kalau kita nak angkat tangan juga, tidaklah benda suatu perkara yang besar sangat, benda tu. Sebab berdasarkan doa yang biasa-biasa pun angkat tangan. Kalau nak angkat tangan, tapi jangan dijadikan sebagai suatu ketetapan atau semua jadi buat macam tu. Kalau tak buat macam tu, kira-kiranya tak kena, silap juga begitu. Sebab sebenarnya tak ada bukti yang terang menunjukkan bila Nabi pada khutbah yang kedua tu berdoa semua angkat tangan. Tak ada bukti begitu. Jadi yang seelok-eloknya bagi saya lah, tak perlu angkat tangan itu, sebab tak ada nas yang terang. Tak perlu. Sebenarnya doa-doa ni tidak semesti angkat tangan. Banyak tempat kan tak angkat tangan. Misalnya ketika kita nak naik kenderaan itu, adakah kita angkat tangan? Tidak. Banyak lagi doa-doa bila kita nak masuk tandas angkat tangan? Tidak. Begitu juga di akhir sembahyang tu, pada ketika tahiyat tu kan ada Nabi SAW anjurkan doa apa-apa, tak ada angkat tangan. Bahkan angkat tangan pada ketika itu pernah ada sahabat angkat tangan, Rasulullah marah, dia tak bagi. Sebab dalam sembahyang tak ada angkat tangan begitu. Tempat yang dia angkat tangan, kita angkat tangan lah. Tempat yang dia tidak ajar kita angkat tangan, tak perlu. Begitulah ringkasnya. Yang kedua, adakah darjat atau taraf hadis-hadis berkaitan fadilat membaca surah Al-Kahfi
pada hari Jumaat. Ini hadis sahih, boleh kita pakai. Boleh. Itu sajalah secara ringkas. Allah. Hanya sekadar itulah untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi lepas puasa. Jadi dalam puasa ni kita cuti, tapi minggu depan ada lagi. Minggu depan di Bangi. Di sini tak ada. Minggu depan yang terakhir, insyaAllah. Cuma minggu depan itu katanya saya dimaklumkan adalah hari Isnin itu dibuat di UM. Ada lepas dibangi macam biasalah hari Isnin, rasanya masa pun sama juga seperti biasalah, pukul 10 akan ada pula di UM. Dan itu kira-kiranya yang terakhir sebelum puasa. Lepas puasa lah pula kita berjumpa insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallah.